Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Insyaallah pada malam ini dia dah masuk 29 Rejab 1444 Hijriah bersamaan hari ini 20 Februari 2023. Kita sambung yang terlalu tentang keyakinan kita, ya, iaitu perbincangan kesimpulan kepentingan akidah dalam Islam. Islam ni akidah ni mana pegangan. Kita sambung yang ke-20. Hubungan manusia sesama manusia dalam keagamaan akan mewujudkan perpaduan ummah dalam ikatan yang satu, yaitu persaudaraan dalam agama Islam. Perpaduan. Sekarang kerajaan perpaduan. Ya, sesuai tajuk hari ini. Perpaduan mana yang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya, dalam surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini yang disarankan di antara orang-orang Muhajirin berhijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar. Ayat itu yang dikemukakan, ya, bersatu padulah kamu dalam mewujudkan silaturahmi bihablillahi jami'ah. Jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Wala tafarraqu wazkuru, bersyukur, ya, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dulu kamu bertengkar, berpecah, ya, sekarang berpadu. Tu sesuai, ya, sesuai dengan kerajaan perpaduan yang diutarakan oleh Agung. Betul. Kita kena terima. Kadang-kadang orang yang pegang agama dia tak terima lah, sebab political. Contoh baik. Jadi akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama yang menjadi fitrah semula jadi manusia yang memerlukan hidup beragama. Ni akidah ni pegangan. Maknanya kita orang kalau tak ada akidah, tak ada sistematik hidup kita. Tak ada kerjasama. Akidah ni satu pegangan kita, berlandaskan iman dan Islam. Itu akidah. Maknanya pegangan yang berlandaskan iman dan Islam. Agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang memerlukan panduan akidah, pegangan, supaya seseorang itu menjadi orang yang beriman dan Islam yang kamilah, yang sempurna, yang berasaskan akidah Islam, Islamiyah yang sahih. Jadi kita hidup ni kalau nak berpadukan betul-betul, ialah kena yakin dengan ajaran Islam. Ini pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupa manusia. Di satu ketika datang menemui Rasulullah SAW, para sahabat tak kenal. Rasulullah kenal, bang guru dia yang mengajarkan Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ialah Jibril, sebab dia kenal. Ya, sahabat tak kenal siapa. Tengok berpakaian jubah putih dengan rambut ikalma yang cantik, ya tak, malaikat berupa manusia, ya tak. Nabi kenal dia, bau dia pun dah kenal, ya tak. Macam orang buta. Orang buta ni, cuba kadang-kadang kita berfikir kita buta dan mata kita jalan memang semua kita tendang.
walaupun pakai tongkat. Tapi orang buta, sebab buta panca indera, mata buta, hati tak buta. Ya, kadang-kadang kita pelik macam mana ni. Ada sahabat saya kerja tukang urut di Medan Mara tu. Dia kerja tukang urut lebih daripada 20 tahun. Wak ni tinggal di Taman Midah Ceras. Kita tanya, Wak, macam mana Wak datang tiap-tiap pagi ke Medan Mara ni? Wak naik apa? Naik bas. Macam mana Wak boleh tahu bas tu? Bau dia pun dah tahu dah. Bau bas pun dah tahu. Dulu bayangkan. Kita ni belum tentu lagi bau bini kita pun kita tak tahu. Hari ni dia pakai minyak atar, sekali esok dia pakai minyak kasturi. Lah, kok lain baunya. Tak tahu. Dia tahu. Bau tahu. Suara tahu. Ya, satu ketika semasa saya kerja kat Brunei Darussalam, saya dulu kerja di Pusat Islam, saya Pusat Islam di Masjid Negara tu. Ketika itu belajar tahfiz tu di mana? Di Pusat Islam tu, yang jadi sekarang tempat sejarah Islam, dekat dengan kubur pahlawan. Jadi yang belajar tahfiz dulu di situ, ya, di bawah Jabatan Agama, ya, jabatan dia JPN. Masa tu yang ketuanya Ustaz Datuk Salahuddin lah. Lepas tu Ismail, Tan Sri Ismail, yang guru-guru dia, yang murid dia, salah satunya sebenarnya Ustaz Muhammad Nur, buta. Lepas tu Ustaz, siapa lagi yang nama seorang lagi, Kamal, tapi dia tak sempat, dia kecil lagi, turun dari bas kena langgar kereta kan. Dia yang menuntun selalu, yang menuntun Ustaz Basri, yang menuntun ni, yang menuntun tangan Ustaz Maknoh ni. Tiba sampai ke Brunei, dia datang mengajar di tahfiz, di Jabatan Pendidikan Tahfiz Brunei Darussalam, di bawah sama pengajian Islam. Sekali saya salam dia, sekali salam, Ustaz kenal saya tak? Ini suara ni saya kenal rasanya, tapi dah lama tak dengar suara ni. Siapa Ustaz? Ahmad ke, kata dia. Dia punya lama dah. Dekat-dekat dia belasan tahun lah. Dia dapat tawaran sana, dia kerja. Dia pakai orang buta lah, pakai Quran. Sekali Ustaz kenal lagi. Kenal. Betul kan Ahmad ni kenal? Ya. Selalu sembang dengan dia. Dia kalau pergi Masjid Negara, kita duduk sini sembang. Kenal lagi tengok. Namanya buta mata, tak buta mata hati. Mata hati. Kita sembahyang hadap Allah pun kita bukan nampak Allah. Nampak dinding kan? Ya, kita sembahyang tauhid kita kepada Allah. Ya, usolli fardhu maghrib 3 raka'atin ma'muman ada lillahi ta'ala. Mana kita nampak Allah? Hanya kita mengikut perintah yang diperintahkan oleh Allah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'mal. Itu perintah Allah. Hadapkanlah wajah dadamu ke Masjidil Haram. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah mengetahui apa yang kau buat. Jadi kita yakin, mata hati kita bulat, apa yang kita baca itu adalah tersirat di dalam jiwa perasaan kita. Kerana Allah, itu yang kita nama solat. Sebab itu solat pada lughah maknanya doa. Pada istilah melakukan ibadah yang dipardukan mengikut rukun-rukun yang ditentukan. Jadi kenapa? Solat itu apa? Solat pada lughah doa, doa. Sembahyang itu doa. Orang tak sembahyang tak berdoa. Pada istilah melakukan
amal-amal yang dipardukan mengikut rukun-rukun yang ditentukan. Ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Itulah. Itu kena faham. Yang ke-23, keyakinan manusia beragama tidak akan menjadi kokoh tanpa berasaskan keimanan dan keislaman yang dipandu oleh akidah. Pegangan dipandu oleh pegangan kita yakin kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan serta keislaman mereka mudah diselewengkan oleh orang-orang yang berhasrat merosakkan akidah orang-orang yang beriman dan Islam. Mudah kalau kita tidak kuat pegangan kita. Ni kalau tak ada kuat pegangan kita mudah. Itu yang kita khawatir. Sebab pahaman ahli sunnah wal jamaah ini berbeza dengan pahaman Mu'tazilah yang dibawa oleh Wasal, pahaman Murji'ah. Ini pahaman Syiah yang dibawa oleh pahaman Syiah ni Murji'ah. Manakala pahaman yang lain, pahaman Qadariyah, Jabariyah itu memang tak boleh dipakai langsung. Jadi kita kena ingat bahawa pahaman kita melalui pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar kita nak dekatkan diri pada Allah kena banyak beramal, kena banyak ilmu. Dengan ilmu lah kita kenal Allah. Dengan ada ilmu kita kenal Allah, sifat Allah. Ini yang dipelopori oleh ulama, tokoh agama, Abu Hasan Al-Asari, Abu Mansur Al-Maturidi, Hasan Al-Basri, ulama-ulama di zaman selepas dia, para sahabat. Ini yang menukilkan kitab-kitab ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asas Al-Aqidah Islam. Kitab banyak, kitab tauhid ni, Risalah Tauhid, Misbahul Munir, banyak. Ini baru kita dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Fadhil Allah Yarham Ustaz Said Ibrahim. Ini banyak kitab ini digunakan dan rujukan kepada orang-orang ahli akidah, pahaman. Baik. Kemudian yang dinyatakan di sini, yang ke-24, setiap orang yang beriman adalah fardu ain mempelajari ilmu akidah. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Mesti orang kenal Allah, kenal sifat Allah. Ini mesti. Itu mesti fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah satu orang buat dan tak payah. Fardu ain seperti solat Jumaat, itu fardu ain bagi lelaki, tak boleh tinggal. Kecuali kita musafir, tolak daripada daerah kita ataupun kawasan kita sebelum azan. Sebelum azan hari Jumaat kita fardu ain, tapi kita bertolak daripada kawasan, keluar kawasan sini sebelum azan subuh. Baru terima kita ni musafir yang tak payah sembahyang Jumaat, boleh sembahyang Zuhur dan Asar di jamak dan qasar. Dengan syarat kita keluar daripada kawasan, kawasan kita ini sebelum azan dilakukan. Kalau azan dilakukan, wajib kita menunaikan sembahyang Jumaat. Boleh faham ya? Ada orang tak faham, dia kata tak payah sembahyang Jumaat, kita musafir. Ada syarat. Macam orang nak sembahyang, apa syaratnya? Ada air wudu. Kalau batal air sembahyang, larang, tak dapat pahala langsung. Itu sebab kena belajar semua. Beza orang yang mabit ni beramal tapi tak ada ilmu. Kita nak orang alim, maknanya mengetahui, bukan mabit saja. Mabit dia beramal tapi tidak mencukupi ilmunya. Ada ilmu sikit-sikit, okeylah untuk sembahyang, rukun qauli, rukun fi'li lah. Membezakan antara yang masbuk, muafiq, mufarakah, itu perlu.
Jadi mesti mempelajari ilmu tauhid supaya akidah mereka itu teguh dan kokoh dan tidak boleh diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini kadang-kadang tak faham sebab tak ada pegangan yang kuat. Ya, adalah mengaku. Siapa? Nabi Harun lah. Mana ada lagi Nabi? Selepas Rasulullah wafat, Nabi Muhammad yang terakhir. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Siapa Muhammad? Muhammad itu ada seorang rasul setelah para rasul terdahulu. Itu lepas baginda Nabi Muhammad ada rasul lagi. Ini Rasul Harun lah diikut. Kadang-kadang ikut tu orang bukan cara orang bijak pandai, tapi sebab tak ada akidah, pegangan tak ada. Itu yang bahaya kita. Boleh diseleweng. Yang ke-25, mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid dengan mendalam dan lebih luas adalah fardu kifayah. Itu nak pelajari lebih-lebih itu namanya fardu kifayah. Yang fardu ain tu kita belajar tahu siapa dia Rasul, Muhammad tu siapa. Ya, dari keturunan siapa. Ya. Jadi kita kena tahu. Ada soalan. InsyaAllah. Ya. Dan gugurlah fardu kifayah itu jika ada di antara orang-orang Islam di tempat mereka itu mengetahui masalah-masalah akidah yang lebih mendalam dan luas tadi. Gugurlah tadi. Dah ada orang yang faham ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid, berdalam ilmu tauhid, kita lepas dah. Tapi kalau tak ada, semuanya tak jahil tentang ilmu akidah tauhid, kena cari orang yang boleh mengajarkan. Sebab itu fardu ain. Kalau tidak, kalau dah ada yang orang mendalami ilmu tauhid, ya insyaallah. Jadi kita lepaslah jadi fardu, tak jadi fardu ain, menjadikan fardu kifayah. Kerana ada orang yang menguasai ilmu akidah tauhid. Yang ke-26, maudhu' asasi di dalam Al-Quran. Tajuk asasi di dalam Al-Quran atau maudhu' ialah maudhu' ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kerana dalam Al-Quran banyak terdapat firman Allah SWT menggesa manusia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman dengan kitab Allah, Al-Quran, beriman dengan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, beriman pada hari kiamat, hari akhirat nanti, beriman tentang qada kita, qadar kita. Qada ni apa? Ialah qada itu penentuan yang boleh berubah. Wa kini syarra ma qada. Tidak ada sudah dalam urut ada. Wa kini syarra ma qada. Kedudukan kita berubah-ubah. Tak? Sebab apa? Dulu kita kecil, kita macam mana? Kita remaja macam mana? Yalah. Masa remaja kita lah ketua Samsing. Mana lah tahu tak? Bukan di sini, tempat lain. Masa muda remaja gagah badan sihat ketua Samsing. Dah naik 60 dah lembek badan. Barulah sedar, aku ni action betul dulu. Barulah sedar diri, aku kena wajib taubat sebab aku pun dah lemah dah. Itu kita akan berubah. Kehidupan kita pun berubah. Masa kita sekolah macam mana gaya kita? Masa kita dewasa dah kerja gaya macam kita macam mana? Masa kita sihat, macam kita sakit, semua perubahan. Demi perubahan, kita manusia ada perubahan. Qada yang ditentu Allah Ta'ala. Yang tidak berubah, qadar. Kalau dia jantan, jantanlah lelaki. Lembut pun dia lelaki. Sebab dia ada berbeza lelaki dan perempuan. Lelaki lah. Takkan dia nak berlembut pula pergi ke bilik perempuan. Tengok-tengok dia mancut. Ya Allah. Menjerit perempuan. Oi. Sebab jantinanya jantan lelaki.
Walaupun dia lembut, alah abang, alah, tak apalah. Mana orang mau. Kalau dia tomboy, jadi macam lelaki perempuan nak butuh besar tu. Tapi tetap dia perempuan. Ya tak? Boleh menerima nikah? Tak boleh. Aku nikahkan di kau wahai Fatimah binti Arzad dengan mas kahwin 3. Mana sah? Yang terima nikah adalah lelaki, bukan perempuan. Nah, hanya perempuan menyetujui untuk dinikahkan. Itu je. Kau saya tak kau nikah dengan dia. Nah. Dah, uskut alamatul itu. Diam. Ada lah tu. Ya. Perempuan tak banyak soalan. Ya. Laki lah. Sebab itu lelaki bertanggungjawab, menanggung segala-galanya lelaki, bukan perempuan. Nah, kalau isteri kita buat kelaku yang tak baik, kita tak tegur. Isteri kita tak tutup aurat, kita tak tegur. Kita nanggung. Kita buat amal kuat, tapi isteri anak kita tak tutup aurat, kita nanggung. Bapa, bukan isteri kita. Sebab tu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Perempuan adalah lelaki pemimpin bagi perempuan. Ya. Jadi ingatlah. Jangan gitu lah. Tanggungjawab laki-laki. Ya, baik. Yang ke-27, firman-firman Allah SWT yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bolehlah dikatakan hampir seluruh membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid dan masalah-masalah yang berhubung dengannya. Ni sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Ya. Baginda masih di Mekah. Ya, setelah kewafatan isteri baginda Sayyidatina Khadijah. Baginda adalah seorang yang duka cita, sedih. Maklumlah isteri yang tersayang. Kembali ke rahmatullah. Yang paling sedih, isteri itu bila dipangku dalam keadaan gering, sakit. Wahai suamiku, andainya tubuh badanku ini setelah aku mati, kau nak jual, kau nak gunakan untuk hasilnya engkau perjuangkan kepada jalan Allah, aku rela. Tak menangis kita. Sedangkan harta dia habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Cuba bayangkan. Itu sebabnya isterinya Aisyah selalu ungkit, sikit-sikit abang, biasalah isteri muda lah. Sikit-sikit abang, contoh Khadijah. Contoh je. Khadijah itu kalaulah nak menuliskan pahala dia, satu lautan air pun tak cukup, punya besar ganjarannya. Kamu baru apa? Tu Rasulullah. Tu kena isteri muda. Kalau isteri satu tak apa, tak tahu. Isteri dua dia tahu. Isteri tiga dia tahu. Yang muda saja, bang, sikit-sikit yang tu, sikit-sikit yang tu. Kalau dia tak bagi, aku tak kahwin dengan kau dah. Sebab redha dia lah. Tu. Kena bagi tahu tu seram. Dia redha kan aku kahwin dengan kamu. Tu untunglah kamu. Baik. Contoh ya. Ini barang pula. Selalulah biasa. Baik. Firman Allah Ta'ala selalu menceritakan, berkisar tentang akidah di zaman sebelum baginda hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dalam ilmu akidah dan tauhid didapati dalil-dalil nakli Al-Quran, dalil-dalil akli juga, akal pikiran, dan juga hujah-hujah untuk menetapkan serta meyakinkan akidah seseorang dan menjadikan syahadah mereka itu betul, Islamnya betul, imannya sah, dan amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sebab itu kena yakin. Kita dalam mengejar kehidupan kita kena yakin. Pegangan kita bertauhidkan Allah SWT, bertauhidkan Allah SWT, berpandukan kepada Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berpandukan kepada hadis sunnah Rasulullah SAW. Kena kita yakin. Kita lakukan ibadah kita,
ada asasnya. Ikatan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana diperjuangkan oleh tokoh tauhid ahli sunnah wal jamaah, berpadukan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang satu kumpulan adalah orang berakidah kepada bukan ahli sunnah wal jamaah. Satu kumpulan berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Makna kumpulan yang tidak berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, muka mereka dihitamkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Sebab tu Allah jelaskan dalam firman-Nya, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum. Mereka ni melakukan seolah-olah mereka beriman, tapi dia melakukan kufur. Walauzubillah. Ini yang pahaman, dikatakan pahaman yang salah, seperti Murji'ah yang dibawa oleh ahli Syiah. Ya, pahaman siapa? Dibawa oleh Wasal, digembar-gemburkan sebelum datangnya ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dibidas oleh Hasan Al-Basri dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini Allah ada dalil. Ini dia yang dikatakan oleh ulama besar, tokoh Islam, iaitu siapa dia? Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari mengujahkan tentang hukum akal. Lautan yang luas, siapa yang mencipta? Kecuali Allah. Tak ada hamba yang boleh cipta. Siapa yang boleh gali lautan? Siapa yang boleh jadikan laut awan yang menurunkan hujan, mendatangkan panas? Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Makhluk yang bijak canggih macam mana tak dapat melaksanakan kerana lemah, kerana kekurangan, tidak didaya oleh makhluk. Ahli sains macam mana? Sebab itu tentang kiamat berbeza pahaman ahli sains, pahaman ahli sains dan pahaman di dalam Al-Quran. Ini diceritakan tentang bab kiamat. Ya, Maliki Yaumiddin, terang. Satu ketika manusia akan dimatikan semua. Maliki Yaumiddin, alam ini akan digulung oleh Allah Ta'ala. Ini diceritakan di surah Al-Fatihah. Supaya apa? Iyyaka na'budu, supaya kamu sembah Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan yang benar. Ini ceritakan surah Al-Fatihah. Sebab itu Al-Fatihah bulan Rasulullah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah Isra dan Mi'raj. Mi'raj ya Rasulullah berulang alik digunakan yaitu tugasan solat daripada 50 waktu menjadi sampai 5 waktu. Kerana apa? Kerana belas kasihan para Rasul memberi teguran, wahai Muhammad, kau naik baliklah, supaya Allah mengurniakan kamu ibadah yang mudah kepada umatmu. Bukan 50 waktu, kau tidak 50 waktu. Jadi itu asbabnya. Mendapatkan Rasul itu, Rasulullah berulang balik, ulang alik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi yang tak dapat. Tak dapat kata orang Negeri Sembilan. Kecuali baginda yang Allah bagi kurnia. Untuk memohon, akhirnya baginda memohon, ya, ampun kepada Nabi Musa, aku tak sangguplah lagi, malu tu dah. Tapi 5 waktu itu sama dengan 50 waktu di darat. Itu pun kita nak laksanakan susah, ya tak? Kalau 50 waktu lagi susah lah. Baik, kita berpandang ya keuntungan soalan yang ada. Kita baca soalan. Soalan terkumpul
daripada jamaah surau Nur Ihsan setakat 20 bulan 3 20 bulan 3 ya, bulan 2 ni, bab akidah. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, adakah takdir itu sendiri boleh dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Qada ada perubahan, takdir penentuan Allah. Ya, qada dan qadar. Qada kita ada berubah, musim pun ada berubah. Musim panas, musim hujan, itu qada, penentuan Allah. Sebab disebut wa kini syarra ma qadai. Qadar, sebab disebut qada dan qadar. Qadar adalah penentuan Allah yang kekal abadi. Ya tak? Kalau dia lelaki, dia jadikan lelaki tetap lelaki, perempuan tetap dia perempuan. Ya, ni. Itu qadar yang ditentukan. Qada boleh diubah-ubah sebab tak sama. Waktu muda kita macam mana, waktu usia. Sebab itulah kita kadang-kadang kita tak boleh memandang rendah kepada orang yang tidak beramal, tidak apa. Tiba-tiba saat-saat dia dengan amati dia taubat nasuha. Dekat-dekat dia nak mati dia terasa. Dia taubat nasuha. Dia sedekah sana, sedekah sini, bayar ampal, buat taubat nasuha. Dia pergi Mekah, balik Mekah dia meninggal. Sebab itu kita tak boleh mencela ya bangsa agama yang selain daripada Islam, orang kafir. Kadang-kadang dia masuk Islam, tiba-tiba aksiden mati. Dah Islam, tulen dia bersih seperti kain putih. Itu contoh. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, adakah wajib kita kena belajar ilmu tauhid? Itu ada tadi, wajib. Ya, kalau kita tak tahu, wajib. Tapi kalau di satu tempat itu ada yang pandai dengan ilmu tauhid, ya, kena fardu kifayah. Kalau tak ada, kita kena belajar untuk menceritakan tentang kebenaran Islam dan akidah. Ya, yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adakah berdosa jika kita belajar ilmu tauhid ini? Ya, jazakallah. Kalau kita tak berdosa, kalau kita tak belajar, berdosa kita. Kena belajar ilmu tauhid yang dipelopori tokoh Islam, tokoh ilmu tauhid, Abdul Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Hasan Al-Basri, ulama besar. Salam Ustaz, soalan saya, baru-baru ini ada saya lihat di YouTube satu video yang mana Ustaz dalam video tu cakap Allah SWT boleh menjelma dan berpindah-pindah di dalam syurga, dan Allah SWT juga boleh pergi ke mana saja dia dikehendaki di dalam syurga. Mohon pencerahan. Ada? Sebenarnya Allah itu yang berkuasa, kita yang tak tahu. Itu kuasa Allah. Ya, kita nak apa jadi apa tu semua kuasa Allah. Tapi Allah memberi pengajaran untuk kita dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya kita teguh dengan prinsip keimanan kita kepada Allah SWT. Ya, tentang surga, tentang neraka, itu adalah penentuan Allah Ta'ala, kerana Allah itu sifatnya yang maha adil. Diceritakan dalam surah Tin, laisa ahsanil hakimin, tidak ada yang seadil Allah Ta'ala. Tidak ada laisa ahsanil hakimin dalam surah Tin. Cuba kita tengok, kecuali Allah. Kita ni masuk dalam surga, walaupun kita beramal kuat, belum pasti dah, tetapi itu adalah tuntutan.
Manakala masuk dalam surga, tetap dalam surga, kita kan boleh masuk adalah kasih sayang Allah, Ar-Rahmanur Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walau bagaimanapun kita kena yakin ibadah kita letakkan husnul zon kepada Allah, yakin bahawa kita pasti masuk dalam surga Allah. Manakala kita buat amal-amal kebajikan, amal-amal yang diturun oleh Islam, kita teruskan, sebab itu arahan, menunjukkan hablu minallah wa hablu minan nas. Kasih kita sesama manusia, kasih kita kepada ahli keluarga kita, kalau kita letakkan kerana Allah, Allah akan rahmatkan kita. Jangan bimbang tuan-tuan. Ya, kita letakkan semua yang kita lakukan adalah kerana Allah, maka Allah sabit ada pada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Datangkanlah diri kamu bahawa Allah itu sentiasa ada di diri kamu, maka kamu terhindar segala perkara-perkara yang mungkar, yang menyebabkan Allah laknat kita. Walauzubillah. Mudah-mudahan ya. Jadi soalan-soalan ini sangat penting. Ya, perlu kita faham tentang aqaid. Kerana pahaman ahli sunnah wal jamaah ini memang dipelopori. Orang panggil banyak pahaman sunni. Pahaman yang lain banyak ya, tapi pahaman yang kita yakin dalam Al-Quran, yang ayat dinyatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, kita jangan nanti di padang mahsyar kita akan jadi muka yang gelap. Sebab apa? Kita tak yakin dengan fahaman yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi setakat itulah yang kita dapat kongsikan malam ini. Yang baik semuanya adalah daripada ilham yang Allah berikan. Yang mana kekurangan saya mohon maghfirah pada Allah Ta'ala. Aku liquli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.